Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening to the Tinta family. Today we begin on an exhilarating journey into the captivating world of power and influence. It's time for our final episode of Tinta Tech Talk on the trials of power. The trials of power. As we delve deeper into this compelling theme, we discover that power comes in many forms. It can be found in our actions, our words, and even in our thoughts. Today, we have the privilege of hearing from our esteemed speaker, Ustaz Muhammad, who will shed light on the significance of power and how we can use it responsibly and positively. Before we begin, let us take a moment to express our gratitude to all those who have made Tinta Tech Talk possible. Alhamdulillah. Our wonderful teachers, dedicated crew members, and of course, our brilliant students who never fail to inspire us with their curiosity and thus for the knowledge. Now, without further ado, please join me in giving a warm welcome to Ustaz Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Ustaz Syami? Alhamdulillah, sangat sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Berseri-seri muka Ustaz. Allah. Ustaz dah makan Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni kita nak sembang the trials of power. Saya hari ni terlebih kenyang Ustaz. Maya lebih power lah tu. Allahu Akbar. InsyaAllah. To put it briefly, we have finished 4 episodes, beginning with the Fadilat and Sunnah Reward of Suratul Kahfi. We continue our Tinta Tech Talk in episode 2 with the trial of faith, and continue with the same topic in episode 3, and proceeding to the next episode 4, the trials of knowledge, and finally, today, the trials of power. Let's explore what power can hold and what challenge come after. I don't want to take any more of our time. I know all of you can't wait to hear from Ustaz. So, I will pass the floor to Ustaz Muhammad. Tafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My dear brothers, teachers, and all of my beloved students, Alhamdulillah, all praises to Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you to Ustaz Syahmi for the welcoming remark, and Alhamdulillah, we are entering to the final episode. I didn't know how do I feel, whether I want to cry or or not, or I feel happy. It depends. But Alhamdulillah, all praises to Allah subhanahu wa ta'ala, who already given us a lots of opportunity for us to share, and also give us a time for us to explore the knowledge, the pearls that Allah subhanahu wa ta'ala has already mentioned inside the Quran. Now we are going to move to the final episode, or the 4th story from the Suratul Kahfi, where we are going to talk about a king, seorang raja yang merupakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia satu kehebatan, satu kita panggilnya kebolehan dan kemampuan, yang mana diberikan mereka ini satu jawatan, tetapi dengan jawatan ataupun dengan kelebihan yang dia ada, dia masih lagi tetap humble dan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala.
So before we go into further into this story, I would like to ask every single of you to open Suratul Kahfi from the page 302 to 304, whereby it's from the verse 83 until verse 99. And these are the verses that will talk about Zulkarnain as a whole, which Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned part of his journey inside the Quran for us to contemplate, for us to get the lesson from all this story, so that this will be one of the wonderful advices that Allah subhanahu wa ta'ala want us to learn along of our journey to the end of our life. Okay? So dah buka semua sekali. Kalau siapa yang tak ada Quran terjemahan, boleh cari Quran terjemahan. Be it tak ada masalah, sama ada bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, tapi usahakan bawa awak sikit demi sedikit. Dan insya-Allah dalam hari ini punya sesi juga, saya akan beri tahu beberapa informasi-informasi yang berkait tentang the final day ataupun berkait tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Ingat tak pernah pause sedikit tentang Dajjal. Jadi kita hari nak cerita bukan setakat Dajjal, kita nak cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi stay tune daripada awal sampai akhir episod ni, sampai akhir sesi ni, dan insya-Allah awak akan dapat banyak informasi-informasi yang baru, dan saya harap anak-anak saya di Tinta dan juga para penonton yang berada di atas talian sekarang ataupun yang menonton insya-Allah nanti di Facebook ataupun di YouTube kita, mudah-mudahan dapat mengambil manfaat sama-sama. Okay, now sekarang ini kita pergi dulu yang pertama. Okay, yang pertama adalah the reasons of revelation. Allah Subhanahu wa taala has mentioned from the beginning of Suratul Kahfi, verse 83. From the beginning of Suratul Kahfi, verse 83, Allah Subhanahu wa taala said, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra." When I say the beginning, mean the beginning of the story of Surah of Zulkarnain. Okay, not the beginnings of the ayah, but the beginning of the story of Zulkarnain. Allah Subhanahu wa taala said that they ask you, O Prophet, about Zulkarnain. Say, I will relate to you something of his narrative. What does it mean? Allah Subhanahu wa taala mentioned in here that they ask you. Who asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Okay, let me tell you the story behind this ayah. And this is called Asbabun Nuzul, reasons of revelation. Why Allah Subhanahu wa taala send down this revelation or ayah or verses to the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Because there are few questions that were posted to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by the peoples of Quraysh. In fact, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam started his work to deliver the message of Allah Subhanahu wa taala to the entire of people of Mecca, some of the peoples of Mecca were curious about Prophet sallallahu alaihi wasallam prophecy. Means that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the peoples of Mecca, bila Nabi cakap kepada penduduk Mekah bahawa saya adalah Nabi, maka orang-orang Quraisy Mekah, mereka ada sebahagiannya macam tak confident, tak percaya, betul ke Muhammad ni kan? Jadi apa yang mereka buat adalah sebahagian daripada pembesar-pembesar ataupun wakil daripada Quraisy Mekah, mereka pergi ke Yathrib ataupun yang nama sekarang ni adalah Madinah Munawwarah untuk berjumpa dengan siapa? Untuk berjumpa dengan pendeta Yahudi. Untuk berjumpa dengan pendeta Yahudi. Di mana dalam perjalanan mereka untuk berjumpa dengan pendeta Yahudi or the Jewish scholar, because the Jewish scholar, they received the revelation from the previous prophet. Who is the previous prophet? Before the Prophet Muhammad AS? Prophet Isa AS. Antara Prophet Isa dengan Prophet Muhammad, jaraknya adalah lebih kurang dekat 500 ke 600 tahun. Between 500 to 600 years between Prophet sallallahu alaihi wasallam and also Prophet Isa alaihi salam. So whatever the things that been learned by the peoples before the Prophet sallallahu alaihi wasallam was appointed to become the prophet, that was actually teaching from the Injil. Or the Bible that was actually revealed to the Prophet Isa alaihi salam. So they went to meet the Jewish scholars and they asked about how do I actually recognize whether this person is a real prophet or not a real prophet. So the Jewish scholars said to them that you need to ask them about few questions.
Yang pertama dia kata apa? Tanya Muhammad itu tentang the people of the cave. Tentang orang yang kita panggil bersembunyi di dalam gua. Dan Allah Ta'ala bagi jawapan kepada Nabi seperti yang dicatatkan dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-27. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, tanya dia dengan seorang raja yang menguasai timur dan juga barat. Ataupun yang dinamakan dengan Zulkarnain. Sebab itu tadi soalan tu dia kata wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan they ask you Muhammad tentang Zulkarnain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dengar tentang Zulkarnain ini. Jadi Allah Ta'ala turunkan cerita tentang Zulkarnain ini supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan memberitahu perkara tersebut kepada orang yang bertanya di kalangan penduduk Quraisy Mekah. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang roh dan Allah Subhanahu wa taala menjawabkan menjawabkan tentang perkara ini dalam suratul Isra pada ayat yang ke-85 muka surat 290. Jadi nanti insya-Allah adik-adik semua, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, lepas ni nanti awak boleh tengok balik ayat-ayat ni semua sekali untuk memberitahu kepada kita bahawa ini adalah merupakan antara soalan-soalan atau soalan untuk menguji Nabi SAW sama ada baginda adalah merupakan seorang rasul ataupun baginda hanya sekadar berbual-bual kosong dan membohongi masyarakat negara Arab. Jadi itulah yang dilakukan dan Allah memberikan jawapan kepada Nabi. Okay, now bila sebut berkaitan tentang raja, Nabi SAW ada menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW menyatakan di dunia ini pada zaman sebelum ni dia ada 4 orang raja yang berkuasa. Maknanya yang mempunyai pemerintahan yang besar, luas dan dia mempunyai administration, a big huge administration with a lot of power. They are so powerful. They have a lots of troops. They have a lots of kita panggilnya people who are following them. So and 2 of them were the believer and another 2 of them are the non-believers. Who are there? The first one is Zulkarnain, the believers, Zulkarnain, the one that we're going to mention about this history after this, and also Prophet Sulaiman alayhi salam, or in English we call it Solomon, Solomon. And the other 2, the non-believer or the disbeliever among the kings, the first one is the Namrud, and this one is the king that was actually there in the times of the Prophet Ibrahim AS. Pernah dengarkan cerita tentang Prophet Ibrahim yang dilempar ke dalam api, dan siapa yang lempar dia? Yang melempar dia adalah merupakan Raja Namrud. Okay? Dan yang terakhirnya yang dinamakan sebagai Bukhtansar, ini adalah merupakan seorang raja yang bengis dan di dalam sejarah menyebutkan in the history it said that he kills a lot of Jewish people at the Palestine. Dia telah membunuh beramai-ramai orang Palestin, orang-orang Yahudi di Palestin pada zaman sebelum ni, dan kerana dia ni sangat-sangat powerful, kerana dia membuat banyak-banyaklah kita panggilnya kerosakan dan kemungkaran. And it was been mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan antara 4 raja yang pernah berkuasa sebelum ni. Kalau kita dengar tentang Prophet Sulaiman, Prophet Sulaiman dia punya kerajaan dia bukan setakat saja manusia, even dia boleh bercakap dengan haiwan, dia boleh bercakap dengan haiwan, dia boleh menggerakkan awan, dan juga dia mempunyai satu ability untuk menyusun tidak hanya kepada manusia, dan dia juga boleh berkomunikasi dengan jin. Okey. Baik. So alhamdulillah ramai lagi yang akan masuk ini. Okey. Now soalan saya yang biasa saya akan tanya. Siapa ni Zulkarnain? I believe my dear children and also my dear parents will always want to know who is Zulkarnain. Who is this person? Siapa dia yang disebutkan sebagai orang yang sangat besar dan sehingga nama dia itu disebutkan di dalam Al-Quran. Okey. Yang pertamanya awak kena tahu Zulkarnain ini adalah merupakan sebahagian besar mufassir ataupun kita panggil ahli tafsir menyatakan bahawa dia adalah merupakan seorang raja yang baik, merupakan seorang raja yang baik. Jadi ibaratnya raja yang baik ini adalah raja yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Cuma adalah beberapa pandangan yang lain yang menyatakan bahawa Zulkarnain ini juga adalah merupakan malaikat. Ada yang kata malaikat. Ada yang kata Zulkarnain juga adalah merupakan nabi. Tetapi yang benarnya yang disebutkan oleh sebahagian besar para ulama mufassir, termasuklah Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya menyatakan dia adalah merupakan seorang raja, dia bukan nabi dan dia bukan malaikat. Yang keduanya adalah kerajaan dia itu meliputi daripada kerajaan timur hingga ke barat. Daripada timur hingga ke barat. Itu adalah merupakan kerajaan dia yang kita akan baca nanti bagaimana perjalanan dia untuk dia pergi daripada satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian disebutkan beberapa riwayat yang menyatakan bahawa Nabi Allah Zulkarnain, kita panggilnya Zulkarnain ini, Raja Zulkarnain ini tinggal di zaman Prophet Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Tetapi itulah sebahagian yang menyebutkan. Tapi saya bersebutkan dengan awak ini adalah antara beberapa yang tercatat dalam kita panggil nota-nota di kalangan para ulama dan juga mufassir. Okey. Yang keempat, dia adalah merupakan seorang Arab yang berketurunan Arab. Dia bukan adalah orang Romawi, di mana yang disebutkan oleh sebahagian mereka menyatakan bahawa Zulkarnain adalah di Alexander the Great. Alexander the Great yang merupakan datang daripada kerajaan Romawi, di mana kalau kita pernah dengar juga dia telah memberikan ataupun melantik Aristotle yang merupakan salah satu daripada kita panggilnya pemikir filosofi ahli falsafah Yunani yang dilantik sebagai penasihat. Tetapi in actual dia bukanlah Alexander the Great ataupun yang disebut-sebutkan sebelum ini, tapi dia adalah merupakan seorang yang berbangsa Arab. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi itu. And satu lagi benda juga yang awak perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan Qarnain. Zulkarnain ini adalah bukanlah nama dia yang sebenar. Nama dia yang sebenar saya tidak mendapatkan satu kita panggilnya nama yang betul tepat, dan perkara ini pun tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dia diberikan gelaran dengan Zulkarnain. Apa itu Zulkarnain? Qarnain means that two horns. Okay? Bila sebut sebagai dua tanduk, dia merujuk ada bermacam-macam tafsiran. Ada yang menyatakan bahawa tanduk kiri dan kanan dia merujuk kepada east dan west, iaitu timur dan juga barat. Ada yang menyatakan bahawa tanduk itu adalah merupakan pakaian bagi seorang tentera yang mempunyai dua tanduk. Kalau awak tengok kita panggilnya pahlawan-pahlawan yang lama dulu, mereka memakai tanduk ni adalah sebahagian daripada menunjukkan kerajaan ataupun ketua kerajaan dan juga pembesar-pembesar utama. Jadi itu pun ada juga tafsiran dan juga beberapa tafsiran yang lain yang merujuk kepada maksud Zulkarnain ini. Kemudian di dalam Al-Quran, walaupun Zulkarnain ini mempunyai kerajaan yang luas, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebutkan 3 sahaja daripada journey ataupun kita panggil dia punya perjalanan dia untuk pergi berjumpa dengan rakyat jelata. Dan daripada kisah ini, insya-Allah we are going to learn about the message behind it. Okay, because Allah Subhanahu Wa Taala says in the Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Indeed, that every single stories or all stories that inside the Quran is the ibrah ataupun pengajaran yang Tuhan nak bagi untuk kita ambil pelajaran. Apa benda yang kita perlu ambil daripada Zulkarnain ini? Kalau kita lihat kat sini bahawa Zulkarnain adalah merupakan seorang raja yang mempunyai kerajaan yang besar. Tetapi apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, meskipun dia mempunyai kerajaan yang besar, dia tidak sombong, dia tetap menjadi orang yang bertakwa dan orang yang sentiasa mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. And that is the quality which I and every single of us in here need to learn from Zulkarnain. Okay, now, are you ready? Are you ready for the journey? Okay, sudah sedia? Kalau sudah sedia, tulis di chat box. Takut ustaz cakap seorang-seorang je, kan? Anak murid semua tak ke mana dah pergi, kan? Tengah bergolek-golek bab kata teacher Umi, kan? Okay, so insya-Allah now kita akan tengok the destination. Ada 3 destination that Raja Zulkarnain akan pergi
Dan daripada journey ini juga kita akan belajar tentang beberapa mesej. Journey yang pertama, King of Zulkarnain ataupun Raja Zulkarnain ini akan pergi the far west, iaitu di bahagian barat yang pedalaman, yang betul-betul di hujung barat. Wallahu ta'ala alam, tempat spesifiknya tidak dinyatakan, tapi diberikan beberapa hint yang saya akan tunjukkan nanti. Kemudian tempat yang kedua, dia akan pergi the far east, maksudnya di bahagian kawasan timur yang paling hujung sekali. Ini pun ada satu benda mesej. Maknanya Tuhan tak beritahu kepada kita the journey yang dia pergi ni bukan yang biasa-biasa. Maknanya to the extreme one yang kalau orang tak sabar dan kalau orang itu rasa selesa, dia tak nak pergi jumpa dengan orang-orang ni semua. Kan? Tapi Iskandar Zulkarnain, dia mempunyai hati budi nurani yang sangat kuat, dia sangat kasih dan sayang kepada kerajaan dia sanggup untuk pergi berjumpa dengan rakyatnya walau di mana juga mereka berada. Okey, nampak tak mesej awal dia? Okey, nampak tak mesej dia? Tuhan bagi tahu. Nanti saya akan tunjuk. Ini sinopsis supaya awak boleh nampak the game tu, macam mana perjalanan tu. And the last but not least, this one is the most important thing yang kita akan elaborate a little bit more longer, iaitu about the two mountains range in the north, iaitu tentang dua bukit yang terletak di bahagian belah utara, yang di mana di sinilah tempat Ya'juj dan Ma'juj telah dipenjarakan ataupun telah dikepung. Dan macam mana dia boleh berlaku dan apa benda yang berlaku kepada Ya'juj dan Ma'juj ini. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Binatang ke, manusia ke, ulat ke, kucing ke? Nak tahu? Tunggu sampai ke akhirnya. Jangan lagi. Sila duduk, jangan lari. Sila duduk, jangan lari. Bab kata yang di Pertuan Agong kita. Kan? Sila duduk, jangan lari. Baik. Now, the first thing as I said to you is the trials of power. Where is the trials of power in here? Allah Subhanahu wa ta'ala mention in Surah Al-Kahfi verse 84, page 303, when Allah Subhanahu wa ta'ala said, Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa. Surely we established him in the land and gave him the means to all things. Means that Allah Subhanahu wa ta'ala granted to Zulkarnain lots of abilities and also powers for him to access to any places. Means that when you be as a king, what makes life easier for you? When you have lots of people who can actually compliment or can actually follow you punya instruction. Am I right? Ada orang yang bawa makan, ada orang yang bawa kita panggil senjata, ada orang yang jadi pengarang. Ramai pula orang yang ikut. Jadi orang semua dengar cakap kita, boleh minta arahan apa-apa semua orang boleh buat. Ini menunjukkan kita merupakan raja yang berkuasa. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, 2-3 orang bawa pokok ceri, seorang duk kipas, kita raja panas, tak ada orang siapa, itu raja muflis lah kan. Bukan raja sebenar. Tapi Allah nak beritahu dalam ayat ni, Allah Ta'ala give him a lots of things, a lots of abilities for him to conquer from the east to the west. Now, let's begin the first destination. Allah Subhanahu wa ta'ala mentioned in verse 85 until verse 88, page 303, when Allah Subhanahu wa ta'ala shared to us about the first journey of Zulkarnain. When he said that, فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا, until he reached the setting points of the sun, which appeared to him to be setting in the spring of murky water, where he found some people. Nabi Allah Zulkarnain, minta maaf saya mungkin dah biasa cakap Prophet Musa. Tersasul saja malam ni. Ustaz ni. Sebab jangan risaulah, insya-Allah cukup masa punya. Tak ada lagi episod dia. Ustaz ni kata lambat-lambat tu kan banyak episod lah. Okey. Apa ni kita panggil Zulkarnain, dia pergi dulu yang pertama di tempat di mana matahari terbenam. Setting points of the sun. Taghrubu fi ainin maghrib asy-syamsi, iaitu tempat di mana matahari terbenam.
dan di tempat tersebut didapati adanya seperti lopak ataupun kita panggilnya air yang berwarna sedikit hitam. Okey, saya cuba untuk melihat kalau anda nak tahu matahari kita ni, yang ini sekadar untuk refleks lah, ini untuk adik-adik, bahawa matahari ini terbit daripada timur ke barat, iaitu from the east to the west. Jadi sekarang yang pertama Tuhan beritahu bahawa Zulkarnain dia pergi dulu to the west of the far west where the sun was sunset with that. Okay, and then kalau saya nak beritahu lah macam mana illustration dia yang ada dalam ayat ni, seperti inilah lebih kurang, iaitu matahari terbenam dan kita panggil kawasan air permukaan gelap, dan tiba-tiba ada satu kehidupan manusia kat situ. Maknanya nak kata betul-betul di curug hujung tempat kampung yang mungkin orang tak pergi, tapi dia pergi. Apa yang dia buat? Okay, when he came there, Allah Subhanahu wa taala said, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'azzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. He responded, whoever does wrong will be punished by us, then he will be returned to their Lord, who will punish them with a horrible torment. As for those who believe and do good, they will have the finest reward, and we will assign them easy commands. Apa mesej yang pertama? Dia pergi ke satu tempat. Apa yang dia buat dulu adalah dia menegakkan keadilan di tempat tersebut. Maknanya orang yang bersalah dihukum, manakala orang yang tidak bersalah ataupun orang yang melakukan kebaikan maka akan diberikan rewards. Ini adalah merupakan metodologi ataupun cara bagaimana kita nak dekati rakyat ataupun orang tempatan ataupun sesiapa saja yang berada di bawah kita. Kita mesti berlaku adil, bahawa kesalahan perlu untuk diberikan hukuman dan amaran, manakala kebaikan perlu diberikan ganjaran dan pujian. Itu mesej dia yang pertama, bahawa dia pergi ke satu tempat, dia tegakkan keadilan. Dan kalau kita lihat daripada mesej yang pertama ini juga, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita sebagai seorang ketua, we must put efforts to reach out to all people regardless of their condition. Why? Because it shows our commitments and responsibilities. Jadi bila awak ini dilantik sebagai seorang ketua, awak mesti turun ke bawah dan pergi berjumpa dan cuba dapatkan apa masalah isu-isu yang berlaku, dan tidak hanya sesenang duduk di atas dan berasa semua benda berjalan dengan lancar. Jadi Allah nak beritahu kepada yang pertama, kepada kita, bahawa kita panggil Zulkarnain juga diberikan arahan untuk pergi melihat rakyat dia walaupun di mana jua mereka berada, untuk memberikan bantuan dan juga mendengar apa masalah yang berlaku. Okay? Dan yang keduanya adalah Islam must be the way of life. We must implement the rules of Allah at any time and any places. Lesson yang pertama kita dapat kat sini bahawa ketika mana Zulkarnain datang ke satu tempat, dia menegakkan hujah, iaitu meminta kepada orang ramai untuk mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya mereka ingkar apa yang perlu dibuat, mereka akan diberikan ta'zir ataupun peringatan dan juga hukuman. Kemudian kalau mereka tidak bertaubat, kita akan beritahu kepada mereka bahawa mereka akan diberikan punishment di akhirat. Itu tanggungjawab untuk kita remind each other about the rules of Allah Subhanahu wa taala. And then last but not least, be a bearer of good tidings and warner. Maknanya kalau kita menjadi sebagai seorang pemimpin, janganlah kalau kita ni pemimpin asalnya jadi bengis saja. Semua benda salah. Bila nak puji rasa susah, berat mulut nak cakap. Kalau katalah isteri buat satu kebaikan, suami kena puji dan bagi penghargaan. Kalau anak buat kebaikan, kita mesti puji dan bagi penghargaan. Kalau anak buat satu kesilapan, if you do a mistake, or your son do some mistake, apa yang perlu buat? You boleh bagi amaran, dan dalam masa yang sama, kalau perlu kepada hukuman, kita perlu hukum mereka sesuai dengan kesalahan mereka. Jadi itu adalah menunjukkan kita seorang yang adil dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah. Okey, baik. Sekarang kita pergi yang kedua. We go quickly. Yang kedua adalah apa?
hatta idza balagha matla'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Bila dia pergi yang kedua, dia pergi ke satu tempat di mana tempat matahari terbit. Di mana di tempat tersebut dia berjumpa dengan satu kelompok manusia yang hidup dalam keadaan primitif. Apa maksud primitif? Dalam keadaan yang tidak mempunyai pakaian dan juga rumah yang proper. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kat sini, we had provided no shelter from it. Means that the scholars say that they are among those people yang sangat primitif. Kalau kita panggil macam orang kata duduk kat dalam hutan, yang tak ada life, tak ada apa, duduk kat tengah panas matahari, mungkin duduk hanya kat gua di bawah pokok dan makan benda-benda macam tak bertamadun lah, senang je. Tetapi apa Allah Ta'ala beritahu kat sini, kadzalika waqad ahatna bima ladayhi khubra. So it was, and we truly had full knowledge of him. Maknanya kat sini Allah Ta'ala nak beritahu bahawa Zulkarnain berjumpa dengan orang ini, dan disebutkan oleh para ulama menyatakan bahawa Zulkarnain membantu mereka untuk belajar bagaimana untuk mengurus kehidupan dan bagaimana untuk buat rumah dan juga yang lain, supaya mereka ini mempunyai tempat tinggal yang seperti mana orang lain juga dapat. Maknanya kat sini kita nak beritahu Zulkarnain mendidik mereka, mengajar mereka dan juga membimbing mereka untuk keluar daripada masyarakat yang tidak bertamadun, non-civilized to the civilized society. Boleh faham tak ni? Clear? Okay, macam tadi saya sebutkan tadi adalah daripada sunset dan turun pergi kepada sunrise di tempat matahari terbit. Kalau saya boleh tunjukkan ilustrasi bergambar, ini saya cuba sensor-sensorkan sikit lah. Kan di bawah tengah panas matahari, orang yang tak berpakaian, yang tidak ada tempat tinggal, duduk merata-rata. Ini sekadar macam bayangan siapa yang Zulkarnain jumpa. Dapat tak ni? Clear semua? Okay? Are you okay? Can we proceed? Ini tempat yang kedua. Ini secara ringkas, Allah beritahu secara ringkas for us to learn. Apa mesej yang kita boleh dapat daripada second journey? Pertama, we must help and guide people to the right path. Whoever people yang kita jumpa, kita mesti bimbing mereka ke jalan yang benar. Maksudnya kalau mereka tak tahu, kita ajar. Kalau mereka yang tak pandai, kita bagi tahu mereka apa yang mereka perlu lakukan dengan betul. Good communication, you must have a good rapport with all people. Means that you must build the networking good with all the others so that they can be accessible to you. You learn and hear from them their issues, and at the same time you act upon dia punya complaints or dia punya, kita panggilnya teguran ataupun advices, ataupun apa benda yang mereka tak tahu dan mereka lemah. Itu adalah mesej yang Tuhan nak beritahu bahawa Zulkarnain ini pergi ke mana ceruk tempat, mereka mengajak manusia untuk pergi kepada jalan yang benar. Dengan erti kata lain, mereka menjadikan the knowledge is power. So knowledge inilah yang merupakan kekuatan yang boleh merubah seseorang daripada tak tahu kepada tahu, daripada dia berjalan tak pandai kepada dia berjalan pandai, daripada dia tak pandai nak memancing kepada pandai memancing. Sebab itu kalau orang Melayu kita, most of the time kita akan tahu kalau kita nak ajar anak tentang makan ikan, jangan ajar dia cara makan ikan, tapi ajar dia cara tangkap ikan. Jadi kenapa? Why? Because bila kita ajar dia cara tangkap ikan, maka dia kalau tanpa ada kita pun, dia masih lagi boleh belajar dan tahu macam mana nak cari makan ikan walaupun kita tak ada. So we give them a proper skills, knowledge dan sebagainya so that they can survive in life. Clear? Okay, now is the most exciting episode that we are going to go to. The third one is actually when Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Quran, hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ketika ini kita panggilnya Zulkarnain pergi ke satu tempat di mana di tempat tersebut terdapat dua gunung. Dan di antara dua gunung itu dia berjumpa dengan satu kaum yang mana dia tak faham bahasa. Dia tak faham bahasa yang disampaikan. He couldn't understand their language well
Because as you know that Zulkarnain has the ability, has a power, but despite of other powers that he has, he also has some weaknesses. And so this is also one of the things which Allah subhanahu wa ta'ala wants us to learn. As a leader, not all the time you know everything. Even though you are the most powerful or the most superior, you have to also rely with the others when it comes to your weaknesses. So you have to admit that is your weakness and you have to learn from others. That's how Allah subhanahu wa ta'ala wants us to learn. As a powerful king like Zulkarnain, he also has some weakness which is that fair for as a human. Yang pertama. Yang keduanya, kat sini Allah Ta'ala bagi tahu, qalu ya Zulkarnain inna ya'jud wa ma'jud mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. They pleaded, they said, and they requested Prophet to Zulkarnain. He said, "O Zulkarnain, surely Ya'jud and Ma'jud." Some of the previous book, they named Ya'jud and Ma'jud ni as a Gog and Magog. I will explain to you later. Ya'jud and Ma'jud mufsiduna fil ard. They are spreading corruption. They're doing a lots of destructions, and there will lots of problem to the peoples, to the kita panggilnya livestock, tumbuh-tumbuhan, pertanian orang, kampung orang, semua dia datang, dia buat kerosakan. Kemudian orang ini dia mengadu kepada Zulkarnain. Fahal naj'alu laka kharjan? Do you have anything that for us to have a, kita panggil ni way out, solution, so that we can build a wall between us and them, so that they will not interfere or they will not conquer or they will not destruct our places? Itu soalan dia. Jadi bila sebut tentang Ya'jud dan juga Ma'jud ni, saya nak explain sikit, especially kepada adik-adik, before kita pergi detail tentang apa yang akan dilakukan oleh kita panggilnya Zulkarnain. Apa yang Zulkarnain akan bantu. Siapa ni Ya'jud dan juga Ma'jud? Yang pertama awak kena tahu, Ya'jud dan Ma'jud ini adalah human, manusia. He is the son of Adam AS. Maknanya dia datang daripada keturunan manusia, sama macam Dajjal. Ustaz sebutkan Dajjal. Dajjal bukan haiwan, dia bukan binatang, dia bukan pokok, dia adalah manusia. Begitu juga Ya'jud dan juga Ma'jud, iaitu Ya'jud datang daripada satu tribe dan Ma'jud datang daripada satu tribe yang lain ataupun satu kumpulan yang lain. Yang pertama. Yang keduanya, mereka ni terkenal dengan corruptor. What is mean corruptor? Dia adalah orang yang melakukan banyak kerosakan. A lots of destruction. Maknanya kalau dia ada tu memang menghancurkan. Itu sifat dia. Maknanya dalam kehidupan kita ni, kalau dalam kita punya kehidupan seharian, as a leader, you're going to face some people who are good and some people who are not good. So how to tackle with them? Okay, this is also a skills, like in all situation, bila kita ada, kadang-kadang kita jumpa dengan seseorang, ada orang yang baik, ada orang yang tak baik. So these are always be the situation for us to deal with. How do we deal with it? And then there are also some of the narration say that Ya'jud and Ma'jud ni will not die. Tak mati. Walaupun kita panggilnya telah bertahun-tahun, mereka ini hidup, dan disebutkan dalam beberapa riwayat menyatakan bahawa seorang perempuan daripada kalangan Ya'jud dan Ma'jud, dia boleh untuk melahirkan sehingga 1,000 orang anak. Walaupun status hadis ni dhaif, tapi sekadar untuk saya riwayatkan atau saya ceritakan pada awak untuk awak punya rujukan. Yang keempat, disebutkan di dalam hadis juga menyatakan bahawa ramainya Ya'jud dan Ma'jud ini, kalau kita umpamakan mereka ini di dalam neraka, 999 Ya'jud dan Ma'jud, termasuklah syaitan dan lain-lain itu, sama dengan kita panggil satu manusia, ada 999 lagi yang lain. Maknanya satu manusia lebih kurang dekat 999 lagi adalah Ya'jud ataupun syaitan. Nak kabarnya kata ramainya dia tu, banyaknya dia tu. Okay. Now, and then dia ini akan keluar ketika mana setelah matinya Dajjal. Nanti Ustaz akan cerita sedikit awak punya ni. Dah tinggal 5 minutes dah. Okay, and then apa yang mereka lakukan juga, Ya'jud dan Ma'jud ni akan minum daripada kita panggil air yang tasik, ataupun mereka akan melalui minum air daripada tasik, dan diberitakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia minum daripada satu tasik yang dinama Tiberias ataupun Galilee
nanti saya akan sebutkan, iaitu yang disebut sebagai tasik Tabariyah. Tabariyah. Nanti kita akan tengok. Dan kemudian dia mati dengan cara macam mana? Dia mati dengan dimakan oleh ulat. Ulat yang makan dia ataupun yang membunuh dia. Wallahu ta'ala alam, tapi itulah yang disebutkan bahawa tak ada siapa yang membunuh dia. Kalau sebelum ni Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS. Tapi dalam kes ini Nabi Isa tak boleh nak bunuh Ya'juj pasal dia terlalu rakus dan dia terlalu ganas, dan dia dibunuh oleh kita panggilnya ulat yang menyebabkan kerosakan pada badan dia dan sehingga dia mati. Okey, baik. Apa yang Zulkarnain lakukan? Dalam erti kata lain, Zulkarnain respon kepada apa yang diminta oleh penduduk tersebut, dan dia telah melakukan satu kita panggilnya tembok yang memisahkan antara memisahkan antara penduduk dan juga Ya'juj dan juga Ma'juj. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-96, di mana bring me blocks of iron, then when he had filled up the gap between the two mountains, he ordered blow. When the iron became red hot, he said, bring me molten copper to pour over it. Dalam ayat ini, pada ayat 95 dan ayat 96, adik akan perasan ataupun muslimin dan muslimat akan perasan bahawa kerja yang dilakukan oleh Zulkarnain, dia tidak lakukan secara bersendirian. Kat sini menunjukkan tentang teamwork. Okay. What is actually the lesson yang kita dapat adalah tentang teamwork. Kerana apa? Kalau kita lihat pada ayat ke-95, Zulkarnain menyatakan, "Ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah." What my Lord has provided for me is far better, but assist me with resources. Maknanya Allah nak beritahu kat sini bahawa Zulkarnain ada kekuatan, tapi untuk dia sempurnakan kerja, dia mesti mendapatkan bantuan as a collective effort daripada semua orang. So kalau sekolah, pengetua mesti kena dapatkan collection ataupun collective effort daripada siapa? Daripada cikgu, daripada ibu bapa, daripada anak-anak. So that when we come together, dan kita boleh solve apa jua masalah bersama dengan lebih baik. So ini adalah mesej yang tersirat daripada kisah ini. Okey, baik. Jadi dalam erti kata lain, Zulkarnain pergi ke tempat yang ada dua kita panggilnya mountain. Kemudian dia minta kepada penduduk tempatan untuk sediakan iron ataupun copper untuk dia buatkan benteng, dan kita difahamkan dia membakar iron tersebut dan menjadikan dia tembok yang berdiri, dan sehingga menyebabkan kita panggilnya Ya'juj dan Ma'juj tak boleh untuk keluar. So how do you just imagine, can we imagine that how big and how strong the wall would be? Kan, kalau katalah dia ni memang manusia yang memang pengganas, yang dianggap sebagai teroris lah, senang kan, pengganas, destructor, tapi dalam masa yang sama kita panggil Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada Zulkarnain kerana berkat kerja usaha sama dengan rakyat tempatan, maka dia dapat menjadikan kita panggilnya tembok itu sempurna dan tidak dapat ditembusi oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Sekadar untuk tambahan pengetahuan awak, saya nak beritahu juga bahawa Nabi SAW dia pernah menyebutkan bahawa tembok yang didirikan oleh Zulkarnain ini telah ada lubang, telah berlubang. Dan Nabi SAW meletakkan ibu jari dia dan jari telunjuk dia seperti ini, nak menunjukkan bahawa lubang itu diusahakan oleh Ya'juj dan Ma'juj untuk dia korek sampai dia boleh keluar. Tetapi dalam hadis menyebutkan bahawa waktu pagi dia korek, malam dia rehat, besok pagi apa yang dia korek itu telah kembali semula kepada bentuk asal. Jadi in other words, dia tak keluar dan kita tak perlu nak cari dia. Jangan adik tanya pula, nak cari kat mana ni, kita nak belasah sama-sama. Tak perlu, sebab Nabi Allah Isa AS pun tak mampu nak bunuh dia. Okey? Cumanya ada beberapa pandangan nak beritahu kepada kita kat mana Ya'juj dan Ma'juj ini dikepung. Ini yang menariknya saya nak beritahu dengan awak. Bolehkah saya minta tambahan sikit masa penganjur? Okey, Ustaz rasa insya-Allah boleh sikit je lagi. Okey, yang pertama, sebahagian daripada researcher ataupun penulis-penulis dan pengkaji, mereka mengatakan bahawa antara ciri yang disebutkan
tentang cerita Zulkarnain ini adalah berkait tentang tempat yang berada di Azerbaijan, iaitu the mountains of Caucasus. Caucasus. Saya tak tahulah kalau saya ini salah sebut, tapi untuk pengetahuan awak, Ya'juj dan Ma'juj ni juga disebutkan dalam beberapa hadis berkait tentang sifat dia. Kalau dulu Ustaz pernah cerita Dajjal. Dajjal ni macam mana? Dajjal ni mata macam sama macam kita, cumanya mata sebelah buta. Kemudian dia ni dalam keadaan yang pendek. Dalam keadaan kita panggil matanya tu ada seperti buah anggur yang terkeluar. Cacatnya dia kan. Itu sifat dia. Kalau untuk Ya'juj dan Ma'juj ni disebutkan bahawa mereka ini kita panggil mempunyai tinggi yang tidak terlalu tinggi, mata yang sipit dan muka dia tu bulat dan lebar. Okey, sebahagian menyatakan bahawa mereka ini datang daripada bangsa Turk yang berada di kawasan berdekatan dengan Russia, Azerbaijan, Turkistan dan juga yang lain-lain. Jadi disebutkan dalam cerita ini bahawa antara yang disebutkan adalah the mountain of Caucasus. Okey, kemudian yang kedua ada yang menyatakan bahawa tempat mereka ini terletak di mountain of Qaf. Ini seperti mana yang orang Arab selalu sebutkan, dia berada di sempadan antara Azerbaijan dan juga Dagestan. Kalau kita lihat di sini, ini adalah kita panggilnya Caucasus ni adalah merupakan deretan-deretan gunung yang memisahkan antara negara-negara. Okey, jadi dia macam kita panggilnya, kalau deretan gunung dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Banjaran. Banjaran. Jadi tak tahulah yang mana satu, tapi inilah yang disebutkan bahawa yang kedua adalah yang berada di Dagestan, iaitu sempadan daripada Azerbaijan. Baik, saya nak cerita pula dengan awak ketika mana Ya'juj dan Ma'juj ini keluar setelah mana Dajjal dibunuh oleh Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa AS ni dia turun di satu menara putih di Dimashq, iaitu di Syria. Dan ketika mana dia turun, dia pergi ke kita panggilnya Palestin, ataupun di satu tempat yang dinamakan sebagai the Gate of Lut ataupun pintu Lut, yang berada kurang lebih 15 km daripada bandar kita panggilnya daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Tapi nak sebutkan kat situ, lepas saja dia bunuh Dajjal ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka kita panggilnya pintu yang menutup Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ini keluar berbondong-bondong dan mereka menuju untuk mencari Nabi Isa dan juga pengikut-pengikut dia. Dan kalau saya tengok kat sini, ini adalah merupakan the Lake of Tiberias ataupun Tobaria, iaitu yang nama lainnya adalah Galilees. Jadi nanti kalau adik boleh tengok dengan ayah-ayah dan mak, Ustaz dah pernah pergi dah tempat ni. Ustaz dah pernah pergi dah tempat ni, saya dah tengok sendiri tempat ni. Ini adalah tempat di mana kalau mengikut ke dalam hadis, Ya'juj dan Ma'juj ini akan datang, dan kelompok pertama yang datang dia akan minum sampai air kita panggilnya lake ini ataupun tasik ini kering, sehingga kan yang baki yang datang daripada Ya'juj dan Ma'juj bila nak minum dah tak ada dah. Kan? Maksudnya disebabkan oleh terlalu ramainya manusia di kalangan Ya'juj dan juga Ma'juj. Okey. Kemudian seperti mana yang anda semua tahu bahawa Nabi Allah kita panggilnya okey, ini saya tunjuk dengan awak. Ini gambar di mana saya berada di belakang ataupun di sempadan antara Jordan dan juga Israel. Sepatutnya adalah Palestin, tapi negara jajahan tu diambil oleh Israel. Jadi dia sempadan. Di tengah belakang tu, ini gambar saya berdiri di belakang, itu adalah merupakan Lake of Galilee ataupun Danau Tobaria ataupun dipanggil Tasik Tobaria. Okey? Okey. And then daripada situ juga kita panggilnya Ya'juj dan Ma'juj ini daripada pegunungan Caucasus tu, dia berjalan menuju ke satu lembah ataupun gunung yang disebut sebagai Mountains of Muria ataupun Mountains of Baitul Maqdis. Di sini adalah tempat di mana mereka semua berkumpul
dan disebutkan dalam hadis ketika mana semua orang sembunyikan diri, selamatkan diri sembunyi, even termasuklah Nabi Allah Isa alaihissalam, maka Ya'juj dan Ma'juj ni terasa bangga kerana mereka telah menguasai semua. Dan mereka membuat apa di atas bukit ataupun gunung Muria ni, ataupun disebut sebagai gunung bukit Baitul Maqdis ni, mereka melemparkan kita panggilnya anak panah ke atas. Anak panah ke atas sebab mereka kata mereka nak cuba bunuh makhluk-makhluk Tuhan yang berada di atas, termasuk Tuhan. Nak kata bagi tu bahawa mereka ini sangat-sangatlah orang kata bangga diri, tetapi apa yang berlaku adalah mereka ini telah membunuh diri mereka masing-masing lah. Okay? Dan ini seperti mana yang saya sebutkan pada awal, ini adalah merupakan tempat di mana Masjid Al-Aqsa terletak. Okay, baik. Dan yang lain juga saya nak maklum dengan awak bahawa Nabi Allah Isa alaihissalam dan orang yang beriman dengan Isa alaihissalam pada waktu itu, mereka berkumpul di atas bukit Sinai ataupun bukit Tursina yang berada kurang lebih dekat 486 km daripada kita panggil Danau Tobaria. Dan juga ini saya bagi tahu tempat di mana Nabi Allah Isa alaihissalam dan juga umat Islam bersembunyi ketika mana Ya'juj dan Ma'juj keluar. Okay. And then seperti mana yang saya sebutkan dengan awak daripada kisah yang tadi juga, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan menerima doa daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika mana Nabi Isa dan seluruh umat Islam berkumpul di atas bukit ni, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menurunkan hukuman dan bala kepada Ya'juj dan juga Ma'juj. Waktu ini adalah waktu di mana sangat gentir, disebutkan dalam hadis. Even kita panggilnya seekor sapi adalah jauh lebih bernilai daripada 1,000 dinar yang kita ada sekarang. Nak kata masyarakat betul-betul terkongkong dan mereka tidak ada makanan kecuali dengan apa yang mereka telah bawa. Maknanya sangat-sangat kritikal. Disebutkan bahawa Nabi Isa alaihissalam berada di atas muka bumi ini adalah selama lebih kurang 40 tahun. 40 tahun. Baik, dan saya nak beritahu juga seperti yang saya sebutkan, doa Nabi Allah Isa alaihissalam telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyebabkan semua daripada Ya'juj dan Ma'juj ini mati dimakan oleh ulat yang memakan diri mereka masing-masing, sehingga kan bangkai-bangkai mereka ini jatuh bertebaran di mana-mana tempat. Dan di atas sebab itu jugalah selepas saja kematian Ya'juj dan juga Ma'juj, bangkai-bangkai daripada kita panggilnya bangkai-bangkai Ya'juj dan juga Ma'juj ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan seekor burung yang mempunyai tengkuk seperti seekor unta yang membawa Ya'juj dan Ma'juj ini untuk dibuang ke satu tempat. Dan di atas sebab itu jugalah bumi Allah Subhanahu Wa Taala selepas kematian kita panggilnya Ya'juj dan Ma'juj ini, dia menjadi sangat-sangat subur. Maknanya semua orang, maksudnya semua tumbuhan-tumbuhan lepas daripada kematian Dajjal, lepas daripada kematian Ya'juj dan juga Ma'juj, bumi kembali subur sesubur-suburnya. Sehingga kan disebutkan dalam satu hadis, semua orang yang hidup pada masa itu menjadi sangat kaya raya, sehingga kan tak ada satu orang pun yang terima zakat. Nak sebutkannya itulah. Okay. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa itulah yang berlaku kepada Nabi Allah Isa alaihissalam dan juga kepada umat Islam setelah daripada itu. Okey, baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dalam ayat ini, dia kata apa? Famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba qala hadha rahmatun min rabbi fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Walaupun Nabi Zulkarnain berjaya untuk membuat binting tersebut, tetapi dalam ayat ini Allah Taala beritahu bagaimana dia sangat humble. Walaupun dia ada kemampuan dan kekuatan, tetapi dia tahu kemampuan dan kekuatan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang kita boleh belajar daripada cerita ini, yang pertama, we must work together to fight against any evils. We must work together to spread positiveness. We must work together to make sure that we can contribute a lot. And when we contribute a lot, lots of people can benefit from us. This is also shows to us
our family here at Tinta atau di mana jua, kita mesti bersama-sama untuk jadikan kebaikan apa yang kita buat ni boleh memberikan kebaikan lebih ramai kepada orang-orang lain, dan kita dapat bersama-sama untuk menyebarkan kebaikan dan juga mengurangkan kemudaratan. Okey, yang keduanya yang kita belajar, all powers belong to Allah. Semua kekuatan, kita kemampuan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia hanyalah pinjaman saja apa yang Allah beri kepada kita. Dia yang memberi kita kerajaan dan juga dia juga yang menarik kepada kita juga kerajaan. Okey? Dan yang terakhirnya, we must be humble and always seeking help from Allah to guide us. Dalam apa jua keadaan, walaupun kita ini orang pandai, Allah beri kepada kita jawatan, kita jangan sombong diri kita. Kita always kena lihat dan minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ajar kepada kita, untuk guide kita, dan itu adalah merupakan antara ciri-ciri seorang hamba Allah Ta'ala yang berjaya. Okay, my dear children, itu sahaja daripada Ustaz untuk perkongsian saya pada hari ini. Saya lah yang Dr. Baging tu nak cari, bukan senang nak cari ilmu, nak kongsi dengan awak semua, sebab sayanglah saya buat. Okay, inilah sikit coretan-coretan perjalanan saya ke bumi-bumi Allah. Dan juga mencari beberapa kita panggilnya manfaat-manfaat, ibrah pengajaran daripada kehidupan kita yang berada di sekeliling. Mudah-mudahan dia menjadi ibrah buat diri saya dan juga anak-anak saya di Sekolah Tinta dan juga kepada umat Islam seluruhnya, insya-Allah. Baik, soalan yang pertama daripada Hijrah Ifat. Ini rasanya tingkatan 1 form 1. Ustaz, saya ingin bertanya, Al-Kahfi kan maksudnya gua, betul? Tetapi, soalannya mengapa cerita Iskandar Zulkarnain masuk dalam surah ni? Kenapa Ustaz? Silakan Ustaz. Okay, my dear children, thank you to Hijrah Ifat about the question. When Allah Subhanahu Wa Taala put the names inside each surah, it always have some meanings. And normally Allah Subhanahu Wa Taala will pick one of the most outstanding or significant story inside the surah itself to be named as the names of the surah. So kalau katalah contohnya kita panggilnya surah Yusuf, surah Yusuf. Kisah dalam itu adalah kisah berkaitan dengan Yusuf alaihissalam. Okey, tetapi bukan semestinya pada Yusuf saja. Di penghujung ayat daripada surah Yusuf juga ada pengajaran-pengajaran yang lain. Begitu juga tentang suratul Baqarah. Dalam suratul Baqarah, Baqarah ni maksudnya apa? Baqarah ni adalah merupakan lembu betina. Salah satu daripada kisah lembu betina itu telah wujud kisah pada zaman Nabi untuk 3 juzuk, lebih kurang hampir 3 juzuk itu Allah Ta'ala cerita banyak benda-benda yang lain juga. Jadi puasa pun ada kat situ, solat pun ada kat situ, zakat pun ada di situ, walaupun salah satu ceritanya adalah berkait tentang Baqarah. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, my dear Ifat, Allah Ta'ala lebih mengetahui kenapa dia memilih nama tersebut, dan nama itu adalah nama yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in other words, that is actually the name that is being given by Allah Subhanahu Wa Ta'ala, and it's normally referred to the significant lesson or story inside the surah itself to be named as the name of the surah. Wallahu a'lam. Okey, soalan saya yang pertama adalah, siapakah nama raja yang disebutkan dalam kisah yang saya sebutkan tadi? Cepat. Soalan satu mudah-mudah dulu, kan? Tak banyak fikir. Baik, kita pergi soalan saya yang kedua. Berapakah destinasi yang telah dilawati oleh Zulkarnain dalam kisah dalam suratul Kahfi? Berapakah lokasi tempat yang dilawati oleh Zulkarnain dalam suratul Kahfi? Soalan saya yang terakhir, saya nak bertanya, siapakah makhluk perosak yang disebutkan dalam kisah Zulkarnain? Cepat. Ezio. Jawapan dalam bahasa Inggeris kita terima Ustaz Boleh, tak kisah. Okay. Ustaz jangan sebut dulu nama je, biar orang lain bayar tu. Okay. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. We have come to the end of our session tonight.
Thank you so much, Ustaz Muhammad, for your very insightful session. I'm sure the students gain new knowledge today. By completing this episode, it wraps up our Tinta Tech Talk series. We hope this Tinta Tech Talk does contribute to changing your life to be better. So inshallah, we shall end our session tonight with tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Have a nice day. Good night, inshallah. Send my regard to your family, friends and family. MashaAllah. May Allah bless all of you, my dear children. Okay, bye-bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan salawat. Bye. 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 Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye. Inshallah. Thank you so much, everyone.